Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung pengajian kita di dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran menggunakan kitab Al-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Safiyah. Okey. Teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita terus pergi ke Qamus Al-Quranul Karim pada muka surat yang ke-190 bawah sekali dalam mencari dua kotak merah. Naza'a yanzi'u makna mencabut, naza'a makna membantah, tanaza'a makna saling bantah membantah. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Hijr juzuk yang ke-14, satu line plus satu page bawah sekali, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami telah cabut dalam hati mereka iaitu ghillin, sifat ghill, khianat, dengki dan sebagainya. Naza'a yanzi'u iaitu dalam wirid yang selalu kita baca, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Tanzi'ul mencabut kerajaan daripada wa tanzi'ul mulka mimman tasha', kamu boleh wahai Allah mencabut kerajaan daripada orang yang kamu kehendaki. Dalam surah An-Nazi'at disebutkan wan nazi'ati gharqa. Apa maksud An-Nazi'at? Dikatakan iaitu malaikat yang mencabut ruh anil ashbah. Malaikat yang mencabut ruh. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Dalam suratul Qamar tuan-tuan akan jumpa bermaksud taqla' an-nas min maqarrihim li shiddati hububihi, iaitu kamu akan cabut manusia daripada maqar, tempat tinggal mereka, li shiddati hububiha, kerana dahsyatnya angin. Bukan kamu angin tu mencabut manusia, boleh terbangkan manusia. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Bila sebut tentang tanazu' ataupun al-munaza'ah, tanaza'a yatanaza'u, tanazu', apa bermaksud tanazu'? Al-munaza'ah iaitu al-mujadzabah, ditakbirkan dengan keduanya itu al-mukhasamah, maksudnya perbalahan, pertengkaran. Okey. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, sekiranya kamu berbala mengenai satu perkara, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Fatanaza'u amrahum bainahum kullu amrin muhtadar. Ni dalam suratul Qamar juga ni. Okey. Jelas Ni kata apa ni? Ni kata apa? Jelas Ini kata apa man? Kata apa ni?
Okey Kemudian kita lihat kepada perkataan yang berikutnya pada muka surat yang ke 191. Tuan-tuan lihat muka surat berapa? 191. Tuan-tuan lihat di sana ada perkataan nun sin waw, nisaun, niswatun, wanita-wanita. Nisaun ataupun niswatun. Dalam Quran banyak An-nisa, niswah ni banyak lah. Kita tengok ayat Quran dahulu sebelum kita masuk lebih jauh. An-nisa, niswanu, niswatu. An-niswanu, an-niswatu, iaitu nisaun, niswanun, niswatun, jamak kepada mar'ah. Bila kita sebut seorang perempuan mar'atun, jamak dia kita panggil isim jamak, nisaun, niswatun, niswanun. Okey, seperti mana qaum. Qaum ni jamak, al-qaumu jamak. Seorang kita tak panggil qaum, kita panggil dia adalah al-mar'u. Quran sebut la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Perempuan dipanggil al-mar'u, al-mar'atu perempuan, al-mar'atu. Lelaki dipanggil al-mar'u. Betul. Al-mar'u seorang perempuan. Al-mar'u seorang laki-laki, al-mar'atu seorang perempuan. Suratun Nisa surah orang perempuan. Banyak berbicara ke hukum hakam perempuan. Boleh? Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Dalam surah apa tu? Dalam suratul Hujurat juzuk 26. Tuan-tuan buka Hujurat juzuk 26. Ada berapa lai? 6 lai, 6 lai, 7 lai, 8 lai. 8 lai. 7 lai plus 1 page. Tuan-tuan akan jumpa 7 lai plus 1 page juzuk 26. Kemudian nisa'ukum harusul lakum fa'tu harusakum anna syi'tum. Itu juzuk yang kedua. Tuan-tuan lihatlah juzuk kedua, berapa lai? 6 lai, 7 lai. 7 lai juzuk kedua. Ayat bawah sekali. Bawah. Niswah pun banyak dalam surah Yusuf. Ada waqala niswatun fil madinati mar'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba. Niswah tuan-tuan lihat dalam juzuk 12. Berapa lai tu? Juzuk 12, 6 lai, 7 lai, 8 lai plus 1 page. 8 lai plus 1 page. Okey, 8 lai plus 1 page. Bawah sekali ayat dia. Di akhir juzuk 12, page yang terakhir sekali ada juga perkataan niswah. Wa ma balun niswatil lati qad qatta'na aydiyahun. Bukan akhir sekali lah, page yang terakhir juzuk 12. Okey.
Seterusnya kita lihat nun shin alif. Ini insya-Allah kita akan habiskan hari ini nun shin alif ni. Nun shin alif nasya'a. Kita lihat makna dia. Nasya'a pada muka surat 192, nasyi'un yang bangun, yang bangkit. Ansya'a membina, bangunkan, membangunkan, membina, membangkitkan, menciptakan. Okey. Nasyi'un tu ismul fa'il, orang yang bangun, orang yang bangkit. Munasyaun yang dibesarkan, ismul maf'ul. Munasya', nasya'a, nasya'a, yunasya'u, tansyi'atan, yang dibesarkan. Nasy'atun adalah ciptaan. Jadi bila sebut nasya'a, nasy'atun adalah mengadakan sesuatu dan juga watarbiyatuhu, iaitu mentarbiahnya. Walaqad alimtumun nasy'atal ukhra walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Surah Taha juzuk 16, 6 lai bawah sekali ya. Tuan-tuan lihat 6 lai bawah sekali surah Taha. Ada ke ayat ni? Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Walaqad 'alimtumun nasy'atal ukhra. Tak ada. Tak ada di sini, juzuk 16 tak ada. Tuan-tuan lihat juzuk suratul Najm ada, suratul Najm juzuk 27. Tapi ni ayat dia lain Dalam surah An-Najm 528, ayat dia ayat ke-47, wa anna 'alaihin nasy'atal ukhra. Sesungguhnya di atas ketetapan Allah, iaitu penciptaan yang lain. Nasy'atal ukhra, ciptaan yang lain. Okey. Kalau disebut an-nasyi, an-nasyi'u, yang dimaksudkan adalah asyabu, pemuda. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya nasyi'ah, yang bangun malam, dia adalah ashaddu wata'an, lebih tenang. Yuridul qiyam wal intisab lis solah, mana orang yang nak bangun malam untuk solat. Wa yunshi'us sahaba thiqal, nasha'a as-sahab. Wa yunshi'us sahaba thiqal li hudusihi fil hawa wa tarbiyatihi syai'an fa syai'an. Juzuk yang ke-13. Juzuk ke-13 Suratul Ra'd. Tuan-tuan buka. Muka surat yang ke-252, 250, ayat ke-12. Dan dialah menjadikan awan tu tebal. Wa yunshi'us sahaba thiqal. Okey. Wal insya'u, ansya'a yunshi'u, insya' mana mengadakan sesuatu. Huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Dialah Allah yang menciptakan kamu dan mentarbiah kamu
kebanyakan apa yang dikatakan ansya'a yunsyi'u ni pada haiwan. Termasuk manusia juga haiwan, haiwan an-natiq. Okey? Haiwan natiq. Haiwan yang boleh berkata-kata, manusia ni. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard. Dalam surah An-Najmi ya. Banyaklah ada awaman yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin yurabba tarbiyatan ka tarbiyatin nisa, ditarbiyah dengan satu tarbiyah seperti tarbiyah perempuan. Tuan-tuan tengok juzuk 25 surah Az-Zukhruf. 4 line plus 1 page Muka surat 490. Okey, ayat ke-18. Awaman yunashya fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Patutkah menjadi anak Allah, dan adakah patut orang yang dibesarkan dalam perhiasan wa huwa fil khisami ghairu mubin, sedangkan ia fil khisam dalam perdebatan yang tidak jelas. Nombor 18 Apakah patut menjadikan anak Allah orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan sedangkan dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam perdebatan. Ayat ini menggambarkan keadaan perempuan Arab pada waktu Al-Quran diturunkan. Mereka tidak diberi kesempatan dalam pendidikan sehingga kurang kecerdasannya, dan hanya dijadikan suka kepada perhiasan sahaja. Perempuan tidak mampu bersikap tegas, garang dan jelas dalam menyampaikan kehendaknya untuk memperolehi kemenangan. Jadi maknanya yang anak perempuan mereka nisbahkan kepada Allah. Mereka tak tahu apa, hanya tahu perhiasannya. Okey, dibesarkan dalam perhiasan. Diterbiah dalam perhiasan. Perkataan yang terakhir dalam huruf nun ini adalah nun sad ha. Nun sad ha, nasaha yansahu makna menasihatkan, nushun makna nasihat, nasuh yang tulus. Ini jelas. Nasaha yansuhu nushan. Laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Mencari perbuatan ataupun perkataan padanya ada kebaikan kawannya. Mana memberi nasihat lah, sama ada segi perbuatan ataupun perkataan. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Nasuh ni makna yang tulus, betul-betul taubat nasuha, iaitu ikhlas betul-betul bertaubat. InsyaAllah lepas ni kita dah selesai. Tak selesai lagi. Ada lagi 193 ni, huruf nun lagi. Banyak lagi InsyaAllah kita akan sambung nun, ta, fa dan juga banyak ni. Nun, fa, kha insyaAllah kita akan sambung esok untuk pengajian yang seterusnya. Okey tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita masuk lebih jauh pada hari ini, kita tuan-tuan ambillah Quran terjemahan
dalam slot tadabbur Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh lihat sekarang ini kita nak bincangkan satu perkara yang penting, tuan-tuan. Dalam suratul Fatah, satu ayat kita akan bincang, suratul Fatah dan suratul Maidah. Suratul Fatah iaitu ayat yang ke-11, juzuk 26. فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Okay. Tuan-tuan buka suratul Maidah ayat 17. فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Siapakah yang memiliki bagi kamu daripada Allah Ta'ala memiliki sesuatu? In arada bikum darran aw arada bikum naf'a, sekiranya dia nak terhadap kamu kemudaratan ataupun dia nak terhadap kamu kemanfaatan. Bahkan Allah lah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Dalam suratul Fatah. Suratul Maidah, siapakah yang memiliki daripada Allah sesuatu? Jika dia nak membinasakan Al-Masih ibni Maryam, iaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan juga maknya, wa man fil ardi jami'a, dan juga semua yang ada di bumi ini. Apa perbezaan suratul Fatah juzuk 26 ayat ke-11, suratul Maidah juzuk yang ke-6 ayat yang ke-17? Perbezaan jadi mana ya? Tuan-tuan lihat. فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ, ada lakum, tambah lakum dalam suratul Fatah, dan tidak disebutkan perkataan lakum ini dalam suratul Maidah. Sebab dia apa ya? Al-khitab fi suratul Fatah mukhtasun bil mukhallafin min al-a'rab. Dalam suratul Fatah, فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ, sebab apa lakum? Dia khitab ditujukan, suratul Fatah ni ditujukan khusus kepada al-mukhallafin, orang-orang yang tidak pergi jihad di kalangan A'rab. Orang-orang A'rab. Orang-orang A'rab mana orang-orang tinggal di kawasan pedalaman. Tuan-tuan nampak tak? Itu perbezaan dia. Tuan-tuan lihat sendirilah. Dalam suratul Fatah, tuan-tuan baca sendiri ayat ke-11. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Okey, nampak tak? Telah berkata kepada kamu al-mukhallafun min al-a'rab. Dia kata apa? Harta kami telah menyibukkan kami, keluarga kami telah menyibukkan kami. Fastaghfir lana, kamu mintalah ampun untuk kami wahai Muhammad. Mereka kata dengan lidah mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Mulut je kata. Sebab itu dikhususkan, ditujukan kepada mereka. Sebab itu Allah Ta'ala kata, qul wahai Muhammad, katakan, faman yamliku lakum minallah, faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Khitab ditujukan kepada puak-puak ni, mereka ni al-mukhallafun minal a'rab. Sebab tu diletakkan lakum. Dalam suratul Maidah, khitab ditujukan umum, am, bukan khusus kepada jamaah yang ditentukan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam suratul Maidah ayat 17, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam
Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Nampak tak? Tidakkah kamu lihat pada firman Allah Ta'ala wa man fil ardi jami'a? Nampak tak ayat Al-Maidah tu, ayat ke-17. Wa man fil ardi jami'a. Bila sebut wa man fil ardi jami'a, bagaimana umumnya penduduk bumi, jadi tidak sesuailah disebutkan lakum. Lakum tak sesuai. Bahkan datanglah ditujukan khitab ini adalah umum. Jelas Datanglah kitab Durrah At-Tanzil, Durratut Tanzil, mengenai dengan sebab yang demikian tu. Apa sebab dia? Ditambahkan lakum pada Fatah dan suratul Fatah dan dibuang lakum dalam suratul Maidah. Sesungguhnya dalam kitab Durratut Tanzil, sesungguhnya ayat suratul Fatah turun mengenai satu kaum yang takhallaf, yang mukhallaf an Rasulillah, yang mana mereka tak nak ikut Nabi SAW min ghairi uzrin, tanpa sebarang keuzran, tak nak ikut perang. Wa ta'akharu 'anil jihad, mereka lewat daripada berjihad. Mereka kata syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Mereka kata apa? Kami sibuk dengan harta kami, dengan keluarga kami. Kemudian mereka minta kepada Nabi, minta ampun untuk mereka. Mereka telah sembunyikan sifat nifak mereka dan zahirkan kesepakatan mereka dengan Nabi. Tujuan mereka adalah istimalah, kaila tadurruhum adawatuhu. Untuk apa? Untuk melencong. Istimalah, kecenderungan. Niat mereka adalah cenderung kaila tadurruhum, supaya kamu tidak mudaratkan mereka akan permusuhan dengan Nabi. Jadi supaya mereka, orang Islam, tidak memberi mudarat kepada orang-orang yang tak berperang ni, permusuhan yang mereka ada dengan Nabi. Sebab itu mereka pura-pura. Nampak tak? Sebab tu diletakkan faman yamliku lakum, lakum khusus untuk puak-puak ni. Sebab dia satu kaum yang dikhususkan. Diletakkan lakum sebagai satu tabyin, nak menjelaskan. Adapun pada surah ini, iaitu surah Al-Maidah, adapun pada surah Al-Maidah, fa innaha lam tanzil li fariqin makhsus, dia tidak diturunkan untuk satu grup yang dikhususkan, tidak satu grup yang lain, bahkan adalah umum. Yang menunjukkan keumumannya, apa dia ya? In arada an yuhlikal masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Maka siqatul ayah, iaitu didatangkan ayat ini kepada umum, tak perlu kepada lakum. Lakum tak perlu sebut. Faman yamliku lakum, tak perlu sebut lakum. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam qul faman yamliku minallahi syai'an. Tak perlu sebut lakum, sebab dia umum, bukan khusus. Cukup sekadar ini dulu untuk pengajian kita pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dalam edisi yang akan datang. InsyaAllah pada keesokan hari, InsyaAllah kita akan bertemu dalam surah Al-Quranul Karim. Jangan lupa tekan butang share, sama-sama kita memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Minta maaf terkasar bahasa. Mudah-mudahan Allah terima pengajian kita ini, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.